أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Baik, InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung muzakarah fiqh darah nifas dan istihadah pada surat muka surat 85. Muka surat 84. Muka surat 84. Baik. Jadi muka surat 84 ni masih lagi dalam perbahasan tentang tamyiz. Perbahasan tentang tamyiz. Dan kita telah pun selesai sebelum ini dalam muzakarah sebelum ni membincangkan tentang syarat-syarat tamyiz. Yang mana syarat-syarat tamyiz tu sudah kita bincang. Semuanya ada 4. Dan syarat-syarat ni tidak boleh terkecuali walaupun satu pun apabila kita nak menghukum sesuatu masalah dengan tamyiz. Baik. Buku dia. Baik, kita lihat pada muka surat 84 pula berkenaan dengan darah yang keluar ini darah kuat, lemah dan paling lemah. Di sini ada terkumpul 3 sifat darah. 3 sifat darah. Kalau dua sifat darah ni kita telah pun bahas sebelum ni masalah dua sifat darah kuat dan lemah. Jadi untuk situasi kuat dan lemah dua sifat darah ni, kita akan hukum darah yang kuat sebagai darah haid. Darah kuat sebagai darah haid. Walaupun darah kuat itu keluar setelah darah lemah. Setelah darah lemah. 10 merah, 10 hitam
yang kita akan jadikan haid ialah 10 hitam. 10 hitam. Ataupun masalah jika darah yang memiliki dua sifat ini berada di antara dua darah lemah. Bukan, salah. Darah lemah berada di antara dua darah kuat. Gitu. Di antara dua darah kuat. Jadi ini saya sebut sekali lagi lah untuk kita semak balik kefahaman kita sebelum ni berkenaan dua sifat darah. Dua sifat darah ni dua sifat ni dua sifat darah. Kita akan dapat hukumkan haid dalam masalah dua sifat ni darah kuat sebagai darah haid jika keluar dua sifat darah. Sama ada hitam dahulu, merah kemudian, ataupun merah dahulu, hitam kemudian. Ini masalah darah yang keluar melebihi 15 hari lah. Kalau semua tu bila kita kumpulkan semuanya tak melebihi 15 hari, semuanya akan haid, dihukum sebagai haid. Ini masalah jika hitam contohnya 10, merah 10, berlaku pendarahan melebihi 15 hari. Maka di situlah kita akan hukum dengan tamyiz. Baik, ada juga masalah yang kita bincang sebelum ni juga, darah hitam, merah, hitam. Darah hitam, merah, hitam. Jadi ini disebut dengan masalah 88. Masalah 88. Masalah 88. 8 hitam, 8 merah, 8 hitam. Ini dua sifat juga. Dua sifat. Cuma di sini merah berada di antara dua hitam. Maka ulama sepakat yang dihukum haid adalah hitam yang pertama sahaja. Ada juga masalah hitam merah juga, hitam merah sama. Masalah 77 satu lagi. Jadi masalah 77 ni hitam merah, hitam jugalah. Hitam merah, hitam. Cumanya kali ni masalah as-sab'an. 777. Dalam masalah 77 ni ada khilaf ulama. Syekh Ibn Hajar menghukumkan haid 7 hitam sahaja. Syekh Ibn Hajar hukumkan haid 7 hari sahaja. 7 hari yang pertama. Imam Ramli 14 hari. Ada campur sekali dengan darah merah 7 hari, semuanya 14 hari. Jadi berlaku khilaf di situ di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Ada juga masalah hitam hitam ini selesai. Hitam, merah, hitam, merah. Contoh masalah macam mana? 5, 3, 6, 10. Baik. Ataupun yang kita ada sebut sebelum ni, darah hitam berselang-seli dengan darah merah sampai hari ke-11. Masuk hari ke-12, keluar darah lemah berterusan melebihi 15 hari. Maka hukum haidnya
1 sampai 11 hari semuanya, termasuk hari-hari keluar darah lemah. Baik, kita ringkaskanlah, tak sebut berselang-seli banyak hari sangat. Kita sebut hitam merah hitam. Jadi haidnya berapa hari dalam masalah ni? 5 campur 6, 11. Campur 3, berapa? Campur 3, 14. Jadi semuanya haidnya adalah 14 hari dalam masalah ni. Semuanya 14 hari. Kerana apa? Kerana walaupun di sini berlaku selang-seli tetapi tidak berterusan melebihi 15 hari. Dia berhenti selang-seli itu di dalam 15 hari. Dalam 15 hari. Berhenti di sini sahaja. Selepas itu keluar darah lemah berterusan. Jadi di sini tidak dianggap tidak cukup syarat tamyiz. Syarat tamyiz yang keempat, darah lemah mesti keluar berterusan, dengan makna darah lemah tidak diselangi dengan darah kuat. Baik. Jadi dalam masalah ni, oleh kerana darah lemah tadi selang-seli itu berlaku dalam 15 sahaja dan selepas itu keluar darah lemah berterusan, masih dihukum dengan tamyiz. Baik. Okey. Satu lagi masalah merah, hitam, merah. Baik. Di sini lemah, kuat tu berada di tengah. Katakan kita buat contoh 5 hari, 7, 6. Baik. 5, 7, 6. Berapa hari haidnya? Berapa hari haidnya? Jadi kita akan ambil haidnya hari yang keluar darah hitam sahaja. Nak gabung tak boleh. Nak gabung dengan 6 hari selepasnya tak boleh. Tak boleh. Nanti kita akan tengok dalam ni. Darah yang keluar 3 sifat pula. Baik. Yang kalau kita nak gabung boleh kena keluar darah hitam dahulu. Keluar darah hitam dulu. Keluar darah hitam macam mana? Contoh macam mana? Hitam, merah. Jadi macam ni boleh. Kita nak hukum dengan gabung boleh. Hitam, merah dahulu. Tapi kalau hitam di tengah, yang dihukumnya hitam sahaja. Baik. Seterusnya kita lihat masalah apabila seorang wanita melihat 2 darah lemah. Apabila seorang wanita melihat dua darah lemah. Okay. Baik. 2 darah lemah ni maknanya lemah dan paling lemah. Baik. Dalam masalah ni kita boleh hukum darah kuat dengan lemah jika memenuhi 3 syarat. Darah kuat keluar lebih dahulu jika tidak didahului oleh darah kuat. Mesti darah kuat dahulu. Darah kuat dahulu keluar, barulah boleh kita gabungkan. Jadi tak boleh nak gabungkan di antara 5 dengan 6 ni tak boleh. 5 dengan 5 ni. Hitam dengan merah tak boleh kerana apa? Kerana lemah keluar dahulu. Baik. Itu syarat yang pertama. Yang keduanya, kedua-dua darah kuat dan lemah boleh dihukumkan sebagai haid. Macam mana boleh dihukumkan haid ni? Maknanya kedua-dua darah kuat dan lemah itu tidak melebihi 15 hari. Kalau lebih, maka yang dihukumkan haidnya hanyalah hitam sahaja, hanya yang kuat sahaja.
Bukan bermakna kalau dah tak cukup salah satu daripada 3 syarat ni, kita tak boleh hukum dengan tamyiz. Ni bukan syarat tamyiz, ni syarat gabung. Kita takut kita ni salah faham pula. Ya? Tajuk yang kita sedang belajar ni syarat-syarat gabung. Syarat-syarat gabung. Bukan bermakna kalau tidak cukup salah satu syarat ni, kita tak boleh hukum dengan tamyiz. Boleh lagi nak hukum dengan tamyiz sebenarnya. Cumanya berapakah jumlah hit sebenar tu kita kena tengok. Boleh ke tidak gabung. Adapun dari segi tamyiz, boleh lagi kita beramal dengan tamyiz. Contoh tadilah, yang kita akan hukum hitnya hanyalah hitam sahaja. Untuk syarat pertama, kalau tak cukup dengan makna hitam tu keluar selepas darah lemah, maka hitam sahaja dan masih dihukum dengan tamyiz tu. Kalau dihukum dengan adat, kita tak tengok dah darah hitam, kita akan tengok kepada adat berapa hari. Dan bila kita contohnya hukum dengan adat, contohnya 7 hari, maka 7 hari itu bermula di mana kita akan kira daripada mula-mula keluar darah. Mula-mula keluar darah merah ni. Jadi di sini lagi kena hukum, kena mula kira 7 hari, bukan mula kira daripada keluar darah hitam. Itu kalau kita hukum dengan adat lah. Tapi dah sekarang ni kita boleh lagi selesaikan masalah ni dengan tamyiz. Cuma kena tahu boleh gabung ke tidak gabung. Baik. Yang kedua ni tak boleh gabung juga. Kerana apa? Kerana melebihi 15 hari bila gabung. Maka yang dihukumkan hitnya ialah hitam sahaja. Hitam sahaja. Masih dengan tamyiz juga. Baik. Yang ketiga, darah lemah bersambung dengan darah kuat dan bukannya darah paling lemah bersambung bukan darah paling lemah bersambung dengan darah kuat. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh 5-5-20 tu. 5-5-20. 5-5-20 maknanya di situ dia ada kuat, paling lemah dan lemah. Kuat, paling lemah dan lemah. 5-5-20. Baik. 5-5-20. 5 kuat, 5 paling lemah dan lemah 20. Okey. Di sini ada 3 sifat. Sifat darah. Bolehkah tidak kuat nak gabung dengan paling lemah? Kalau lihat kepada syarat, darah lemah bersambung dengan darah kuat dan bukannya darah paling lemah bersambung dengan darah kuat. Berbeza halnya jika tidak bersambung. Contohnya 5 hari hitam, kemudian 5 hari perang, kemudian merah keluar berterusan, atau 5 hitam, kemudian 5 hari kuning, kemudian merah keluar berterusan. Pada dua masalah itu hitnya adalah hitam sahaja. Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh Imam Ramli. Baik. Jadi sebenarnya pendapat Imam Ramli ini adalah pendapat yang kita boleh anggap pendapat yang menepati kaedah lah. Pendapat yang menepati kaedah. Kalau ikutkan kepada kaedah, hitnya hitam sahaja. Munasabah dengan kaedah lah, tak boleh gabung. Bila kuat, bila selepas pada darah kuat tu bukan darah lemah tapi darah yang paling lemah. Namun di situ dalam masalah ni Syekh Ibn Hajar ada khilaf di sini. Ada khilaf di sini. 5-5-20. 5-5-20 contohnya. 5-5-20 di sini Imam Ibn Hajar mengira hitnya berapa hari? 10 hari. 10 hari. Mengira hitnya berapa hari? 10 hari. 10 hari. Baik. Jadi kalau Syekh Ramli apa? Syekh Ramli
5 hari. Kalau ikutkan kepada pendapat Syekh Ramli ni, menepati kaedah lah. Kerana kaedahnya tak boleh gabung. Cuma di sini Syekh Ibn Hajar ni dia kira lagu lain pula. Dan kita kena tengok pula darah lemah ni. Di sini qaid mesti ada. Qaid yang mesti ada untuk gabung darah kuat dengan darah paling lemah di sisi Ibn Hajar. Ya, qaid. Maksudnya apa? Qaid ni qaid darah keluar berterusan. Qaidun mustamirun. Qaidun mustamirun. Indah Ibn Hajar lah. Mesti ada di sini. Mesti ada di sini supaya dapat gabung antara darah kuat dengan darah paling lemah. Baik. Dan katanya Habib Abdul Rahman, ini merupakan di antara masalah yang dianggap muskilah lah di dalam kitab Tuhfah Syekh Ibn Hajar. Nah, dalam kitab Tuhfah Syekh Ibn Hajar. Kerana apa? Kerana dalam masalah lain pula dia tidak gabung. Contoh yang kita sudah bincang sebelum ni, 7 merah, 7 hitam, 7 merah, 7 hitam. Bagi Ibn Hajarnya, darah haidnya adalah hitam sahaja. Kenapa dia tidak gabung pula dengan darah merah ni? Tidak gabung. Jadi di sini ada sedikit muskilah lah tentang pendapat Syekh Ibn Hajar. Tak apalah, kita ambil juga pendapat ni, kita anggap ni sebagai khilaf di kalangan ulama, khilaf ummati rahmah. Maka dalam masalah darah kuat, lemah dan paling lemah dan lemah ni, kita boleh hukum dengan gabung jika qaid ni 20 ni, ataupun kita faham darah tu keluar berterusan melebihi 15 hari. Darah keluar berterusan melebihi 15 hari masih lagi boleh digabung menurut Syekh Ibn Hajar. Kalau tak berterusan, contoh, kita buat contoh seperti 5, 5, 5, 5, 10. 5, 5, 10. Maka di sini sepakatlah di antara Syekh Ibn Hajar 5, 5, 10. Di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, haidnya berapa hari? 5 sahaja. Darah hitam sahaja. Darah yang paling lemah ni tak boleh digabung. Walaupun di sisi Syekh Ibn Hajar. Kenapa? Kerana qaid ni tak berlaku. Qaidun mustamirun ni tidak berlaku di sisi Syekh Ibn Hajar. Baik. Dia agak susahlah sikit kalau kita nak ingat masalah ni. Nah, lebih-lebih lagi kalau kita nak selesaikan masalah yang berbeza dengan contoh-contoh di dalam buku-buku fiqh darah wanita ni. Cuma kita boleh kiaslah. Kena faham sebelum tu, kita kena faham dulu kaedah dia ni, syarat-syarat dia ni untuk gabung ataupun tidak gabung. Baik. Ustaz. Ya. Ustaz, saya nak tanya. Tak terbaca mesej ke? Maaf sebab nak tengok pada Ustaz tak faham tak Ustaz? Maksud saya, Ustaz, yang bergabung tu, yang ada qaid mustamirun tu macam mana Ustaz? Qaidun mustamirun maknanya darah yang lemah ni. Ni sekarang ni kita buat contoh kuat, paling lemah dan lemah. Lemah tu lah. Darah lemah tu, ni darah lemah ni. Ni sekejap. Ni darah lemah. Qaidun mustamirun di sini maknanya mestilah darah mustamir, istilah dalam kitab fiqh darah ni,
Bila guna perkataan mustamir berterusan melebihi 15 hari lah. Lebih daripada 15 hari. Kalau lebih barulah boleh gabung di sisi Syekh Ibn Hajar. Kalau tak lebih, contoh seperti saya buat tadi, 5, 5, 10. 5, 5, 10. 10 tu darah lemah. Ataupun dalam contoh, kita buat merah, kuning, bukan merah, hitam, kuning, merah. Jadi di sini Syekh Ibn Hajar pun tak boleh gabung juga. Kerana apa? Kerana sini tidak mustamir. Tidak mustamir. Tidak mustamir. Tak melebihi 15 hari darah tu yang keluar. Nampak. Sebab itulah kita tak boleh nak gabung juga dalam masalah ni. Sama seperti dengan Syekh Ibn Hajar. Tapi sama dengan Syekh Ramli. Cuma Syekh Ramli ni awal-awal lagi ada mustamir ataupun tidak mustamir pada darah lemah. Letak juga hitam sahaja haid. Hitam sahaja haid. Kerana dia lihat pula kepada darah selepas pada tu, darah, kerana bagi Syekh Ramli ni dia menepati kaedah. Maknanya selepas pada tu dia tengok darah yang boleh digabung atau tidak gabung. Kalau selepas pada darah kuat paling lemah, tak boleh gabung lah. Tak boleh gabung. Kalau selepas pada darah kuat ada darah lemah yang boleh digabung, bukan paling lemah boleh digabung, maka boleh hukum haid di sisi Syekh Ramli, darah kuat dan darah lemah. Walaupun selepas pada tu kuning, contohlah kita buat contoh kita buat macam mana? Contoh kita buat kuat, lemah, paling lemah. Contohnya 5, 10 ataupun 20. Sama sahaja di sisi Syekh Ramli, haidnya berapa hari situ? 10 hari lah. Kerana memang boleh gabung. Kuat dengan lemah boleh gabung. Lainlah masalah tadi. Kuat paling lemah. Kalau selepas pada kuat tu paling lemah. Bukan lemah, paling lemah. Di sini Syekh Ramli terus menghukumkan yang haidnya hanyalah darah kuat sahaja. Tapi Syekh Ibn Hajar, walaupun selepas padanya paling lemah, dia lihat pula yang keluar darah lemah pada kali ketiga ni ada qaidun mustamirun ataupun tidak. Jadi nampak pelik sedikit lah pendapat Syekh Ibn Hajar tu. Sebab itulah ni merupakan salah satu masalah yang dianggap muskilah lah dalam kitab Syekh Ibn Hajar. Baik. Okay, saya boleh jelas lah tak masalah ni. Seterusnya kita lihat. Tapi kalau tengok dalam nota kaki ni lah. Saya tak baca, saya kira dia. Tadi. Okey, di sini. Tapi kalau kita ini satu lagi yang kita kena ingatlah. Aku kita terlupa lah, bukan tak faham, terlupa dalam masalah Umayyizah juga. Tapi kita tak boleh nak selesai dengan tamyiz. Masalah mana? Masalah 7 hitam, 7 merah, 20 hitam. Ni hitam, ni merah, ni hitam. Ni hitam. Baik. Sekarang ni masalah mana? Ni masalah darah 2 sifat sahaja. Cuma saya sebut ni takut kita terlupa. Masalah ni dia tak boleh nak selesai dengan tamyiz. Tadi kalau 7, 7, 20 hitam paling lemah,
Nah, kita buat masalah yang sama. 7, 20. Cumanya yang keluar ni darah hitam. Kita buat okay. Hitam, kuning, merah. Okey. Jumlah tu sama tapi hukumnya berbeza. Masalah ni kita tak boleh nak selesai dengan tamyiz. Di sini kita akan selesai dengan ghairu mumayyizah. Di sini masih lagi selesai dengan mumayyizah. Sama ada menurut Syekh Ramli ataupun Syekh Ibn Hajar. Cuma jumlah tu sahaja yang berbeza. Jumlah berapa hari itu. Sama ada 7 sahaja ataupun boleh digabung. Tu kena lihat pada ni lah. Yang boleh gabung tu lihat kepada qaidun mustamirun ataupun tidak. Dalam masalah ni, hitam merah hitam ni tak boleh lah kita nak guna kaedah tamyiz kerana tak cukup syarat. Tak cukup syarat yang ketiga. Tak cukup syarat yang ketiga, darah lemah tak boleh kurang daripada 15 hari. Ada. Jadi syarat ketiga tu dipakai apabila darah kuat yang kedua ni keluar berterusan, mustamir, melebihi 15 hari. Jadi bila 15 hari tak boleh kita nak pakai mumayyizah, kena pakai kaedah ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah ni bermula daripada mana dikira? Bukan bermula di sini. Tapi bermula daripada sini lagi. Daripada hari pertama keluar darah hitam, di sini lagi. Maknanya di sini tak ada penyelesaian mumayyizah. Semua 7 merah, 7 hitam, 7 merah, 20 hitam tu semuanya dihukum dengan ghairu mumayyizah. Tengoklah berapa hari haid tu pada adat dia pula. Okey. Kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Okey. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Dia keluar darah melebihi 15 hari. Kalau tak lebih, walaupun mubtada'ah, kita akan hukum semua haid. Jadi mubtada'ah ni mungkin ada dua lah. Ada berhenti sebelum 15, ada berhenti selepas 15. Kalau berhenti sebelum 15 tu biasalah dikira normal. Bila melebihi 15 hari, di sinilah kita akan lihat pula adakah dia tu mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Mumayyizah kembali pada masalah yang kita sudah bincang tadilah. Kalau ghairu mumayyizah ni pula, ni pun kalau kita sebut kepada orang yang tak pernah belajar, dia kata pelik lah. 1 hari sahaja haid. 29 hari suci. Itu ramai yang tak belajar memang dia kata haidnya 15 hari lah. Sebab dia baru kali pertama keluar darah. Tak ada lagi adat. Sifat pun tak boleh dia nak beza. Jadi kita ambil hukum maksimum lah 15 hari. Itu jawapan yang tidak dalam kitab lah. Kalau dia sebut haidnya 7 ataupun 6, tu ada juga jawapannya dalam kitab. Pendapat muqabil boleh lagi diterima. Yang mu'tamad ialah 1 hari 29 hari suci. Bila dia tak dapat bezakan sifat darah, ataupun dia dapat bezakan sifat darah, tak cukup syarat pula. Ataupun dia keluar satu sifat sahaja, keluar darah 30 hari merah, hitam 30 hari contohnya. Jadi di situlah kita akan pakai kaedah yang lain pula, kaedah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah 1 hari haid, 29 hari suci. Baik. Okey. Kedua, mubtada' ghairu mumayyizah. 18, 19, 90. Baik.
tadi saya kata kita nak hukum dengan apa 1 hari 29 hari suci ni apabila darah melebihi 15 hari. Apabila darah melebihi 15 hari. Baik, kalau kita tunggu sampai 15 hari, masuk hari ke-16 tu darah keluar, darah yang lebih kuat. Tadi merah keluar. Masuk hari ke-16 ataupun 17 keluar darah yang kuat. Nah, keluar darah yang kuat. Maka dia tak boleh solat bila keluar darah yang kuat. Tak boleh nak solat lah. Tak boleh nak solat, kena tunggu lagi. Kena tunggu lagi sampai 15 hari. Tengok darah kuat tu keluar berapa hari. Kalau lebih 15 hari juga, darah kuat tu keluar lebih 15 hari juga, maka barulah kita akan hukum dengan ghairu mumayyizah. Akan dihukum dengan ghairu mumayyizah. Nah, kalau dia keluar tak melebihi 15 hari darah kuat. Contoh 15 hari merah, 10 hari hitam. Maka dalam masalah ni boleh dihukum dengan tamyiz lagi lah. 10 hari hitam tu dihukum dengan tamyiz. Kita akan mandi pada hari terakhir lah apabila habis selesai keluar darah hitam tu. Nah, apabila selesai keluar darah hitam. Contoh 15 hari merah, 15 hari hitam. Jadi kita akan mandi pada hari terakhir. Bila selesai hari ke-30 mandi. Okey. Kalau darah tu berterusan dengan satu warna sahaja, 15 merah straight keluar lebih 15 hari, kita akan mandi pada hari ke-16. Selesai hari ke-15 boleh mandi. Boleh mandi dan qada lah solat. Berapa hari kena qada solat? Berapa hari kena qada solat? 14 hari lah. Kerana kita hukum haid sehari sahaja dan baki lagi hari kedua sampai hari ke-15 kena qada semuanya. Kena qada 14 hari semua kena qada. Baik. Ambil. Okey, selesai tajuk yang kedua. Selesai tajuk yang kedua. Saya rasa tak ada tanya sangat lah tak. Yang kedua ni. Yang kedua. Kan ada juga yang tanya. Nak tanya Ustaz boleh? Okey, boleh. Kalau boleh jawab, saya jawab. Contoh masalah 6 hitam, 6 merah, 6 hitam, 3 merah, 3 hitam. Yang ni kategori apa Ustaz? 6 hitam, 6 merah, 6 hitam, 6 merah. 3 merah, 3 hitam. Oh. Ni ghairu mumayyizah. Ni hitam, merah, hitam, merah, hitam. Silap dulu. Berapa hari? 6, 6, 3? 3. 3 juga. 3 merah, 3 hitam. Ya. Hitam, merah, hitam, merah, hitam. Ada jawapan dah kata sebelum tanya saya tu? Saya ni masuk ghairu mumayyizah ke atau masih mumayyizah? Okey. Saya Ni masih lagi mumayyizah. Mumayyizah lagi ni. Mumayyizah. Belum lagi ghairu mumayyizah. Hitam merah. Boleh gabung ke tidak? Boleh gabung ke tidak? Boleh. Okey. Boleh gabung ke tidak? Boleh. Jadi berapa hari haid dia? 12 hari. Dia samalah dengan kaedah 77. Sama dengan kaedah 77.
Jadi hitam, merah, hitam. 6, 6, 6. Boleh lagi digabung. Jadi haidnya berapa hari? 12 hari. 12 hari. Kemudian istihadah. Istihadahnya semua ni lah. Di sini haid. Di sini haid. Di sini semuanya adalah istihadah. Istihadah. Boleh. Kalau kalau isu Ustaz, tadi pada perbahasan mubtada'ah mumayyizah kan, kalau dalam kitab kita hanya dibentangkan darah lemah, darah kuat, darah lemah dengan darah lebih lemah kan. Tapi anda kata ada permasalahan yang saya tulis dekat mesej, anda kata perempuan tu datangnya darah kuat, darah lemah, darah lebih lemah, darah lagi lemah. Maksudnya kat sini ada 4 peringkat darah. Contoh seperti 10 hitam, 3 merah, 10 perang dengan 10 kuning. Kat situ kan ada 4 peringkat darah kan Ustaz? Adakah haid dekat sini kita akan menggunakan formula darah kuat dengan darah lemah boleh digabungkan jadi 13 hari. Manakala darah perang dengan darah kuning kita kategorikan sebagai haid. Sebab boleh ke Ustaz? 10, Hitam, 3, 10. merah. Ni boleh gabung. Boleh gabung dan Ni boleh gabung. faham? Ni boleh gabung. Nampak. Dan 10 perang dengan 10 kuning tu kita Jadi hukum istiadah. kita tengok tiga sifat warna yang bukan tiga sifat warna. Tiga sifat yang pertama tu. Tiga sifat yang pertama tu boleh gabung ke tidak? Faham? Jadi 10, 3, ni boleh gabung lah. Boleh gabung. Kemudian selepas pada tu terus semuanya dihukum istihadah. Okey Ustaz, anda katakan permasalahan yang kedua, perempuan tu situasi dia 10 hitam. Contoh saya buat 5 hitam, 5 merah, 5 perang. Kemudian datangnya 20 kuning. Maka kita akan hukum 5 hitam, 5 merah dengan 5 perang tu semua haid lah kau Ustaz kan? Macam mana dia? 5? Sekejap saya tulis. Mana? 5 hitam. Lepas tu 5 merah. Kat sini lepas tu 5 perang. Peringkat warna darah dia. Lepas tu datang 10 kuning. Sekejap Ustaz. 10 kuning. Adakah haidnya? Sekejap. Mesin Facebook pula. Hitam, merah, merah. 5, 5, 10. Okey, jadi pertanyaannya? Pertanyaannya Ustaz, adakah hukum haid dia iaitu 3 yang depan tu Ustaz, 5 hitam, 5 merah dengan 5 perang dan 10 kuning tu istiadah? Ya, semua. Okey, dapat. Faham dah Ustaz? Terima kasih. Baik. Tamyiz ni sebenarnya saya kalau tengok dalam kelas ibanah yang sebelum ni, saya ada bincang masalah tamyiz tu dalam bentuk jadual. Tapi ambil masa lah sikitnya nak bincang ni. Sebab ni barulah kita dapat tahu secara praktikal berapa hari sebenarnya, bila nak mandi, berapa hari kena qada. Ya. Tak apalah kalau ada masa lebih nanti kita tengok di situ. Ustaz. Baik. Ustaz. Untuk masalah yang Ustazah Azira tanya yang pertama tadi, yang ada 4 jenis dia punya darah tu kan. 10 hitam, 3 merah, 10 perang, 10 kuning. 10 kuning. Okey. Bukankah kita nak gabung tu, kita tengok yang lemah yang terakhir tu sahaja tinggal. Maksudnya masa ni yang ni 10 hitam campur 3 merah, 10 perang dah lebih dah.
Jadi kalau nak gabung, ni maksudnya dia tak bolehlah gabung 3 tu, dia hanya ambil hitam saja, bukan? Tak ni. Yang mana contohnya ni dalam mesej ni 10 hitam, 3 merah, 10 perak. Merah, 10 kuning. Kata Okey, 10 kuning. 10 kuning. Jadi dia boleh ke gabung? Sebab kalau gabung dia dah lebih dah. 10 campur 3, 13. Campur 10 lagi? Yang tu tak dah kita kalau ikut jawapan tu betul lah. Yang dah ada jawapan ni 13 hari. Betul lah. Kita gabung yang boleh sahaja, tak melebihi 15 hari. 10 dengan 3 merah sahaja. Sebab kalau kita masuk saya yang saya faham sebenarnya, kita kena tinggalkan darah yang lemah tak akhir tu. Jadi yang antara kuat, lemah dengan lebih lemah. Itu tak semestinya. Tak Oh. Tak semestinya. Tak semestinya begitu. Tak semestinya. 10 hitam, 10 hitam, 10 merah, 10 hitam, 5 merah, 10 kuning. 10 kuning. Jadi kita boleh gabung juga. Boleh gabung. Masih lagi boleh gabung. Seperti dengan masalah 3 sifat lah. 10 hitam, 5 merah, 10 kuning. Yang Ustazah Hazirah bagi itu 4 sifat darah. Dia sama dengan 3 sifat darah. 10 hitam, 5 merah, 10 kuning. Jadi yang boleh gabung tu kita gabung lah. 10 hitam dengan 5 merah boleh gabung. Masih tak melebihi 15 hari. Yang lebih pada tu semuanya istihadah. Boleh ke? Saya ingatkan dalam masalah lebih dalam contoh 3 warna tu yang ikut syarat lah, yang ikut turutan, sebagaimana yang ulama susun tu, maksudnya akhir tu dia tengok yang tu yang lemah kan, paling lemah. Jadi yang kuat depan tu, kuat dan lemah boleh gabung. Jadi dalam 4 warna saya ingat macam itulah. Yang tak akhir tu kita tengok, kita buang maksudnya, lepas tu yang 3 bukan buang yang terakhir saja. Bukan buang yang terakhir saja. Kita ambil yang mana boleh gabung. Jika boleh gabung, kalau boleh gabung. Kalau tak boleh gabung, hitam sajalah. Boleh. Jadi dalam kitab ni dia bagi 3 sahaja contoh. Nanti kalau datang masalah banyak lagi pada tu, kita kiaskan lah. Dalam masalah darah yang keluar banyak sifat ni, kita lihat 3 warna yang mula-mula keluar tu. Yang mula keluar. Ataupun tengok 3 warna. Boleh gabung ke tidak? Boleh gabung. Jadi yang dia maksudkan digabung di situ, kita cuba kita tengok balik masalah tadi. Maknanya Ustazah faham di sini gabung untuk 3 warna ke macam mana? Macam tu maksudnya kan. Pasal 3 warna tu kalau tak boleh gabung, maksudnya kena ambil hitam sajalah yang hukum kuat. Tak begitu. Okey. Tak ada begitu. Tak ada. Kan tu ada bagi dia bagi contoh. Hitam, merah, kuning. Okey. Kalau dalam kitab ni dia bagi muka surat 85. Okey. Mana? Muka surat 85. Mana muka surat 85? Okey ni. Ni tengok Dia sebut 10, 6, 20 contohlah ni. Ni ikut turutan kuat, lemah, paling lemah. Kuat, lemah, paling lemah. Kenapa tak boleh gabung di sini? Kerana darah lemah ni 6 hari, kuat 10 hari, gabung jadi 16 hari. Kalau tak sampai 15 hari, kalau tak lebih 15 hari, maka boleh digabung lagi lah dua ni. Boleh digabung. Yang ni tak perlu, tak apa. Yang mana boleh gabung, kita gabung.
Jadi dia nak sebut di sini darah kuat dengan darah lemah. Boleh gabung ke tidak? Darah kuat dan darah lemah. Dua tu saja. Boleh faham tak? Boleh Ustazah. Yang dia maksudkan di sini darah kuat dan darah lemah. Darah paling lemah tu tak? Tidak termasuk. Boleh Ustazah? Ustazah Sa'di nama apa Ustazah Mardiah? Boleh? Boleh. Boleh. Jadi kita lihat gabung ke tidak gabung ni di antara kuat dan lemah. Yang paling lemah ni tentulah tak boleh gabung. Yang paling lemah tentu dah tak boleh gabung. Ustaz, kiranya Ustaz, yang gabung dengan tak gabung ni, kiranya syarat dia adalah mestilah tidak melebihi 15 hari dan juga mestilah di antara darah kuat dan juga lemah. Tak boleh di antara darah kuat dan juga yang paling lemah. Okey. Dan tak boleh di antara darah kuat dan paling lemah. Kalau ikut kepada kaedah begitu. Seperti mana yang disebut oleh Syekh Ramli. Tapi kalau Syekh Ibn Hajar, dia tengok pula, dia qaid pula selepas pada tu mustamir ataupun tidak mustamir. Tadi kita dah bincang. Ingat lagi? Okey Ustaz, jelas Ustaz. Okey. Seterusnya kita lihat pula pada masalah mana lagi? Mubtada'a ghairu mumayyizah tadi selesai. Keempat, mu'tadah tadi. Kedua, mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah, muka surat 92. Muka surat 92. Mu'tadah mumayyizah. Okey, di sini masih lagi dalam masalah mumayyizah juga, cuma dia sudah mempunyai adat. Biasanya kalau perempuan tu, biasalah yang tanya-tanya saya ni, dia bagi nombor, terus bagi nombor berapa hari keluar darah. Jadi saya akan terus bagi jawapan lah, tak tanya dah berapa hari kuat, berapa hari lemah. Tak tanya dah. Saya kira dia sudah tanda adat tu memadai dah. Dia tanda bilangan hari dan dia tahu adat tu sudah memadai dah untuk selesai masalah. Sudah memadai dah. Nanti kalau dia ada masalah-masalah yang tak sama pun boleh dah dia nak selesai sendiri kerana kita pakai adat sahaja. Lainlah kalau dia sebut sifat-sifat darah tu, dia sebut berapa hari keluar kuat, berapa hari lemah. Jadi barulah kita akan tanya sedikit lah, kuat ni berapa hari, kuat berapa, bila keluar, pukul berapa. Jadi kita akan tanya balik lah, kalau dia sebut sifat darah. Kalau dia sebut sifat darah, kita akan tanya lagi supaya cukup, supaya kita dapat samakan dengan syarat-syarat tamyiz tu sebelum kita nak hukum dengan tamyiz. Tapi kalau dia hanya bagi nombor saja, tak sebut sifat darah, nak kira pakai selesai dengan adat sajalah. Selesai dengan adat sahaja. Baik. Biasanya kalau yang sebut sifat darah ni, biasanya orang yang sudah belajar juga. Dia ada juga maklumat dengan masalah darah ni. Kalau tidak dia tak tanda. Biasanya dia tahu adat tu pun dah itu dah tu. Dah ada, maknanya dia sudah ada kesedaran dah tu. Kalau dia ada tanda adat tu. Yang tanda sifat darah ni biasanya orang yang belajar, orang yang mengaji. Jadi saya kira kalau dia tentukan, kalau dia sebut bilangan hari sahaja, saya kira dia kira orang awam.
Jadi sesuai dengan kaedah biasa sahajalah, kaedah adat. Nah, jadi kalau dia nak tahu, kalau dia kata dia nak selesai dengan tambis, barulah kita akan tanya baliklah. Baik. Dalam masalah mu'tal mumayyizah ni dia sudah ada adat. Ada adat. Cuma kali ni berbeza dengan adat yang biasa dia keluar. Kerana apa? Kerana berlaku istihadah mumayyizah. Mustahadah mumayyizah. Kerana sekarang ni dia jadi seorang mustahadah mumayyizah. Dia dapat bezakan sifat darah. Yang mana kuat, yang mana lemah. Dia dapat bezakan. Jadi walaupun sudah ada adat, dia dapat bila dia dapat bezakan sifat darah, dia mesti tengok pula kepada syarat-syarat tamyiz. Boleh ke tidak dia ambil hukum tamyiz. Jadi nak hukum dengan tamyiz tu kena tengok dah syarat-syarat tamyiz tu. Bila cukup syarat tamyiz ataupun gabung, darahnya boleh ada berbeza-beza sifat yang boleh digabung. Kena lihat juga syarat-syarat gabung tadi. Jadi bila ada semua syarat tersebut, bolehlah kita nak hukum dengan tamyiz. Walaupun bilangan harinya berbeza dengan adat sebelumnya. Adat sebelumnya 5 hari, tapi untuk bulan mustahadah mumayyizah ni 10 hari. Jadi kita akan pakai 10 hari juga kerana darah ni merupakan alamat kepada at-tamyiz, alamat kita sebut at-tamyiz alamatun hadiratun, alamat yang ada sekarang, ataupun alamatun fid dami. Dalam kitab dia sebut at-tamyiz alamatun fid dami wa amal adatu alamatun fi sahibatid dami. Fi sahibatid dami. Wa alamatun fid dami muqaddamun ala alamatin fi sahibatid dami. Jadi kita akan utama at-tamyiz aqwa min al-'adah. Dari segi keutamaannya kita akan dahulukan dengan tamyiz lah. Jadi sebab itulah walaupun berbeza dengan adat sebelumnya, kita akan kira dengan tamyiz juga. Maknanya kalau adat 5 hari, tamyiznya 10 hari, kita ambil hukum tamyiz 10 hari juga. Baik. Kecuali suatu syarat. Ada satu saja syarat untuk kita menghukum dengan adat juga walaupun dia sudah ada tamyiz. Disebut pada muka surat 92. Muka surat berapa? Muka surat 92. Okey, di sini saja. Okey. Asalnya hukum tamyiz adat tidak boleh dipakai lah. Bila ada tamyiz, adat tak boleh dipakai. Tapi ada satu masalah yang boleh kita pakai dengan tamyiz lagi. Kita boleh pakai dengan tamyiz lagi. Kita boleh pakai dengan adat juga. Pakai dengan adat juga apabila setelah apa ni? Setelah keluar, jika antara adat dan tamyiz diselani dengan sekurang-kurang suci, maka darah kuat adalah hid yang kedua. Jika selepas pada keluar darah lemah, keluar darah kuat, dan adat yang kita kembalikan tu adat hid, selepas pada tu kita akan hukum suci. Sucinya tu sudah sampai 15 hari. Sucinya sudah sampai 15 hari. Katakan 20 merah. 5 hari hitam. Jadi adat dia berapa hari? Adat dianya 5 hari. Adatnya 5 hari. Jadi kita akan ambil dahulu hukum adat. Setelah 15 hari kita akan mandi. Betul tak? Kita akan mandi. Jadi hari ke-16 masih lagi darah merah. Jadi dia di situ dia menganggap, ketika itu dia menganggap dia ni
ghairu mumayyizah lah, sebab satu sifat sahaja. Satu sifat. Jadi dia solat hari ke-16, ke-17 kerana dan dia qada. Dia qada bermula daripada hari ke-6 sampai hari ke-15. Haid yang dia hukumkan pada mula-mula tu ialah 5 hari. 5 hari haid. Jadi ada lagi berapa hari? 15 hari. 15 hari adalah istihadah. 15 hari adalah istihadah. Bila cukup suci 15 hari, maka di sini boleh kita jadikan haid hitam 5 hari ini adalah haid yang kedua. Jadi 5 hari hitam ni adalah hitam 5 hari ini adalah haid yang kedua. Haid yang kedua. Kerana apa? Kerana sudah ada suci 15 hari. Jadi masalah ni kita dapat selesaikan dengan dua kaedah lah. Pertamanya dengan ghairu mumayyizah, satu laginya dengan mumayyizah. Boleh? Nampak tak? Kalau tak diselangi dengan suci, contohnya hari ke berapa? Hari ke 17. 5 bukan. Contoh kita kata 17, kemudian 5. Jadi berapa hari haid dia? Haid dia nya 5 hari lah. 5 hari yang mana? Bukan 5 hari adat. Bukan 5 hari adat, tapi 5 hari hitam ni. Sebab apa? Sebab adat dengan haid yang kedua, adat dengan darah yang kuat keluar itu tidak diselangi dengan sekurang-kurang suci. Kalau kita kembali kepada adat 5 hari. 5 hari ada lagi berapa hari? 5 tolak 17 berapa hari? 5 tolak 17 berapa hari? 12. 12. Jadi 12 ni tak sampai sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid. Salah lagi. Sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci. Jadi bila tak boleh, kita akan hukum dengan tamyiz sahaja. Yang mana kuat itulah haid. Yang mana kuat itulah haid. Jadi sebab tu masalah ni haidnya kita akan ambil yang kuat saja. Tidak ada haid yang pertama, yang kedua. Yang adanya satu saja haid. Begitu. Boleh Ustaz, kalau dalam buku Ibanah kan dia bagi contoh 20 merah, 5 hitam. Kan? Tapi andai kata kalau kita terbalikkan 20 hitam, 5 merah. So kalau 20 hitam, 5 merah, dia akan masuk kategori muqtada ghairu mumayyizah kan Ustaz? Betul tak? Macam mana? 20 hitam. Itu ghairu mumayyizah. Itu ghairu mumayyizah kan Ustaz? Itu mestilah. Sebab darah hitam tu tak capai syarat tamyiz kan Ustaz kan? Ya. Darah kuat melebihi. Tu. Nampak? Itu syarat utama dalam ghairu mumayyizah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Saya nak sebut contoh-contoh tu, ada lagi lah yang kita kena tahu juga, tapi tak sampai dalam perbincangan ni lah. InsyaAllah kita akan sebut di dalam kelas An-Nibras, insyaAllah. Baik. Jadi setakat itulah untuk masalah mu'tadah mumayyizah. Okey. Ada Ustazah Fazlina. Ahlan wa sahlan. Maaf. Kalau kita terus guna adat, ya alhamdulillah kurang. Okey. Alhamdulillah. Ustaz Ana nak tanya soalan berkaitan dengan qada puasa bagi orang yang haid ni lah ya. Kalau contohnya dia mari haid 7 hari. Lepas tu dia suci. Masih lagi dalam tempoh 15 hari tu dia keluar balik. Contohnya dia 7 hari, lepas tu 3 hari dia suci. Datang balik hari yang ke-11.
Jadi haid dia tu dikira sebagai 7 campur 4, 11 hari lah. 11 hari. Okay, lepas tu maknanya dia ada nakak lah di antara dua haid. Dalam tempoh 15 hari tu dia ada nakak. Okay, puasa dia tu macam mana Ustaz? Dia kalau dia dikira sah tak perlu qada ataupun sah tapi kena dia keluar tu lebih 15 hari ke tak? Tak. Tak 11 hari lah semua kan? Dia 11 hari tapi dia ada nakak 3 hari. 3 hari ni ataupun nakak dia tu berulang dalam masa beberapa hari dalam tempoh 15 hari tu. Okey. Dia dalam kalau ikut pada qaul sahbi lah. Pendapat as-sahbu, puasa dia tu kena qada balik. Sebab Ana ada terbaca kata, tak ingat petikan daripada mana, ada pendapat yang lemah kata tak perlu qada. Pendapat lemah tu maknanya qaul talfiq lah. Boleh ke kalau kita bagi pada orang awam pendapat tersebut? Boleh juga. Cuma tengok kepada keadaan jugalah munasabah ke tidak. Sebabnya yang mu'tamad dalam masalah ni pendapat as-sahbu yang menganggap tidak sah juga puasa kita tu ketika nakak. Melainkan ikut pendapat yang kedua, muqabil as-sah. Muqabil as-sah mengikut qaul al-talfiqnya tidak sah puasanya. Jadi kalau nak bagi tahu pada orang awam tu lihat keadaan jugalah. Tengok kepada situasi dia tu. Orang yang mampu puasa lagi ataupun tidak. Dia macam mana hujah dia, kita boleh tawaf pada waktu nakak. Hakik tu boleh lah. Itu sebenarnya sesuai untuk kita bagi tahu pada awam dalam masalah tawaf. Masalah puasa ni adalah masalah tawaf tu lain lah sebab kita nak buat haji bukan mudah-mudah nak pergi tu. Masalah puasa ni sebab kita boleh buat bila-bila masa, di mana-mana, nak qada pun bila-bila pun boleh. Sebab tu saya kata tengok tunjuk pada keadaan tu sesuai ke tidak untuk dia ambil pendapat yang kedua ni. Tengok dia mampu ke tidak, tengok keadaan dia tu lah. Kalau nampak dia tu dah tua ataupun dia ni lemah iman contohnya. Nah, yang kita agak kalau kita bagi tahu dengan pendapat kuat ni dia mungkin rasa agak berat nak beramal. Dia makin jauh daripada buat amal ibadat. Sepatutnya kita boleh tarik dia untuk buat amal ibadat dengan mana-mana pendapat. Jadi tengok keadaan jugalah. Bagi saya lah tu Ustazah. Betul-betul. Okey, satu lagi berkaitan dengan wanita yang tidak ada adat dan dia yang jadi satu hari satu malam sahaja dia punya haid tu kan. Okey, katakanlah dia ni baru je dia baru mencecah usia 9 tahun qamari lah, kira budak lagi lah. Budak sangat lagi. Tiba-tiba haid dia berterusan lepas tu kita hukumkan satu hari satu malam haid dia sebab dia tak ada adat lagi. So memang dia kena qada lah solat dia tu yang dia tinggal tu kan. Dia kena qada. Dia kena qada. Wajib qada lah sebab dia sudah balik dah tu. Wajib qada. Okey, faham. Nyanyi lah sikitnya. Kita kena terima lah. Lah. Sebab tu saya ada dah sebut begitu bila ada orang tanya dia terkejut. Sebab dia faham 15 hari. Kalau situasi anak saya sendiri Allah dia bagi bila kita belajar bakhid ni dia bagi pengalaman dua orang anak puan saya ni genap usia 9 tahun datang haid. Istihadah terus. Kena istihadah. Kena pula istihadah. Yang anak sulung kena istihadah. So bila kita nak terai ke dia memang dia akan jadi stres. Dia stres memang dia stres. Dia sendiri semaya pun tak berapa betul lagi masa tu. Tapi apalah sebabnya tidak wajib fauran, tidak wajib segera. Betul. Dia qada selu-selu lah. Kita kena terai kita lah. Qada. Asalkan dia qada, dia kena tahu qada. Dan sebenarnya masalah ni ramai pun ibu, ayah dia tak faham benda ni. Dia ingat budak tu kecil. Tak perlulah solat lagi dia. Yalah. Yalah. Kalau nak kira qada yang betul-betul faham ni, ada setengah masalah tu sampai 300 waktu. Tapi tak apa, saya tak sebut lagi nanti dalam masalah nifas. Kalau nak kira nyanyi tu lagi lah banyak. 300.
300 waktu. Okey. Tak apalah. Okey, seterusnya. Terima kasih Ustaz. Okey, Afwan. Cukup buat ni. Saya nak berhenti hawa sikit ni. InsyaAllah kalau ada masa saya sambung hari Isnin. Ada urusan luar sikit. Saya nak berhenti sampai situ je. Kalau masuk apa ni mu'tadah ghairu maizah, dia jadi panjang lama. Sebab ada adat yang berulang, ada yang tidak teratur, ada yang teratur. Jadi banyak pula berbincang. Jadi saya nak berhenti sampai situ. Kalau ada lagi yang nak tanya ataupun nak kongsi, boleh lah. Nak tanya Ustaz? Okey, Ustazah lagi. Ustazah ni media Mesir ke? Ayuh. Apa yang kalau macam makcik-makcik pula macam mana Ustaz? Kalau yang baru belajar ni dah apa menopause pula. So lepas tu ditanya macam mana makcik nak kodok? Macam mana kita kenalah juga Ustaz kan kodok? Ya sama lah. Kena kodok lah. Memang kena kodok. Siapa tak suruh belajar awak? Dia nak relax, sampai tua pun nak relax juga. Orang lain daripada muda lagi belajar tak payah. Dia tanya berapa nak kodok tu, macam mana kita nak cakap Ustaz? Tu kena bagi tahulah. Nah, kalau dia tak tahu berapa jumlah sebenarnya, kena agak lah. Kena kira sampai tahap dia tu, sampai pada tahap dia zon. Dah cukup bilangan waktu yang sepatutnya dia kena qada. Nah. Atau sampai tahap yakin. Sampai tahap yakin. Kalau tak yakin, dia tambah lagi lah. Tambah. Ada kata yang sebenarnya tak sampai pun. Tak sampai lah ke tahap tu. Contohnya dia kena qada 2 tahun. Yang sebenarnya tak kena qada sampai 2 tahun. Mungkin setahun je. Tapi dah dia buat anggaran tu. Dia kira-kira, dia agak-agak, dia kurang tu. Maka dia ambil yang paling maksimum lah. Berapa waktu, berapa lama sepatutnya dia kena qada. Kalau terlebih tak apa. Tak ada masalah. Bila dah yakin, bila dah sampai tahap yakin, kita qada juga tak boleh lah. Tu dah berubah hukum jadi haram. Kalau terlebih tanpa sengaja, tak mengapa. Solat yang terlebih itu jadi sunat. Boleh pahala solat-sunat. Jadi kena jelaskan, kena pandai sikit lah. Bagi tahu pada orang tua ni. Sebab ni bukan untuk orang perempuan saja, untuk lelaki pun ada juga. Masa-masa muda dia tak solat. Masa dia daripada balik sampai umur bila sampai umur 20, daripada balik sampai 20, masa remaja kan, biasalah. Jadi nak bagi tahu dia qada, kena qada 5 tahun tu, dia akan rasa berat lah. Sampai tahap tak datang masa kita kuliah. Ada saya mengajar. Ustaz, orang tua kan, Ustaz, kalau orang tua kan dia bukan ingat buat solat sunat lah. Kalau solat sunat tahajud, solat sunat hajat tu kan. Kan yang saya faham kan Ustaz, kita kan seorang individu kalau dia tak habis qada dia lagi, dia kan tak digalakkan buat solat sunat Ustaz. Sebab yang wajib tak saya. Bukan tak digalakkan, haram. Memang tak boleh. Bukan tak digalakkan, haram solat sunat selagi mana tidak selesai qada yang wajib. Qada solat. Walaupun solat sunat taubat lah Ustaz. Walaupun. Ya tu sunat taubat tu bukan yang utama. Dia syarat nak qabul taubat tu kena qada dulu. Faham. Dia taubat tu kena buat dulu yang dia tertinggal tu. Wajib dia buat yang wajib dia qada terdahulu. Cuma tengok kepada ni lah, wajib segera ke wajib tak segera tu. Kalau dia tinggal dengan sengaja macam makcik tu, wajib segera dah tu. Wajib segera sebab dia tak belajar. Dia tak nak belajar, dulu-dulu dia malas nak belajar. Jadi kita anggap dia tu wajib qada dengan segera. Apabila wajib qada dengan segera, haram dia solat sunat. Tapi kalau tak wajib segera, boleh lagi solat sunat. Kalau tak wajib segera, macam tadi lah, macam kes tadi kan.
Dia ada apa ni, dia yang sebenarnya haid dia hanya 5 hari, dia tahu bila hari ke-16 haidnya kembali pada haid. Jadi ada berapa hari? Contohnya tadi, contoh mubtadah orang mayizah. 1 hari haid, 14 hari. Jadi 14 hari tu qada dia tu tidak wajib segera. Jadi bila masa pun dia boleh qada. Bila masa dia boleh qada, dan sunat solat sunat dia boleh lakukan, tak masalah. Dia nak solat tarawih, solat tahajud semua boleh. Tapi kalau wajib segera tak boleh solat sunat, haram solat sunat. Faham Ustaz? Ustaz, sebelum Ustaz nak tamat, saya nak tanya Ustaz. Contohnya Ustaz, kalau kita macam nak mengajar budak yang 9 tahun hingga 12 tahun kan Ustaz, kita kalau saya nak mengajar, kalau saya tak sebut dalil dia tak apa Ustaz. Tak sebut apa? Saya terus, kalau macam saya nak mengajar budak-budak yang macam budak yang balik 9 tahun hingga 12 tahun ataupun tingkatan 1 hingga tingkatan 3, saya tak bentangkan dalil lagi, boleh ke Ustaz? Dalil? Maksudnya macam hujah saya lebih kepada orang panggil apa, kira-kira terus Ustaz, cara pengiraan terus. Boleh ke Ustaz? Tak sebut hadis. Atau memang tak payah lah. Faham? Memang tak payah. Faham? Terima kasih Ustaz. Okey. Jazakumullah khairan. Ada lagi ke? Ustaz, sikit lagi Ustaz. Lorak ke? Ustaz lorak ke? Boleh lagi? Boleh. Boleh lagi. Okey. Saya nak share lah satu dapatan masa saya mengajar orang tua bab haid ni. Okay. Ada seorang makcik tu, dia kata saya bila nifas sahaja, dalam tempoh nifas dia tu, dia keluar darah melalui pusat. Dia keluar darah melalui pusat bersamaan dengan darah keluar melalui faraj. Maknanya Wallahualam, kan pelik tak? Tapi benda ni realiti berlaku pada diri dia lah. Dan memanglah bila kita tanya dia, tempoh dia keluar tu dalam tempoh 60 hari nifas, tetapi darahnya berselang-seli keluar melalui faraj dan juga keluar melalui pusat. Gitu. Dia beranak biasa ke macam mana? Dia beranak biasa, tapi ada darah meleleh melalui pusat dia. Ni nak sharing lah kan, tapi sebabkan darah juga ada keluar juga melalui faraj, maknanya darah tu darah nifas lah, betul tak Ustaz? Iyalah. Ada juga kisah macam tu. Tak pernah dengar lagi tu. Tak pernah dengar lagi lah. Saya pun pelik dengar, tapi bila kita mengajar ni ada macam-macam kes. Ada satu kes darahnya keluar berwarna hijau, dan bila saya rujuk kitab Tuhfatul Izzat tu, dia ada dalam mazhab Hanafi kata darah tu warna hijau, betul tak Ustaz? Ya, saya ada terbaca juga. Darahnya biasa kita dengar darah ni merah, warna hitam kan. Tapi ni warna hijau. Jadi saya tanya dia kata memang darah haid ni warna hijau pekat. Itulah nak sharing lah. Banyaklah masalah tu kita kena nanti bila dah mengajar. Terima kasih Ustaz. Ustaz, tadi kan isu dia keluar dekat pusat, lepas tu keluar dekat faraj kan Ustaz? Kalau isu tu kan? Bukan Ustaz, kalau isu macam tu dia kan dah keluar daripada ta'rif nifas yang perlu keluar daripada faraj. Adakah kita akan ambil kira dia juga? Dia keluar juga melalui faraj tu. Dia keluar juga melalui faraj. Dia ada juga keluar. Okay. Anda kata perempuan tu Ustaz, hari ni dia keluar melalui faraj, esok dia keluar melalui pusat. Itu tak ada masa melalui pusat tu tak ada nifas lah. Sebab dia tak mencapai takrif kan Ustaz? Tak. Saya boleh bukti Boleh tak? Kawan saya tu soalan Ustaz. Dia kata kalau contohlah perempuan tu keluar darah dekat melalui faraj sehari, lepas beranak keluar, lepas tu keluar melalui pusat 15 hari, contohlah 20 hari. Lepas tu hari yang ke-21 keluar balik darah. So selama 20 hari tu adalah darah
suci lah ke Ustaz kan? Yang keluar dari pusat tu. 20 hari. Ya. Ya. Oh. Sama juga. Hari yang ke-21 tu haid. Ya. Seram. Haid lah sebab sudah ada suci tu. Cukup 15 hari. Nampak? Tanya ada berapa orang sahabat saya darah nifasnya pun warna hijau dekat boleh juga lah. Ya boleh. Ustaz, boleh. saya ada munakosha dengan seorang asatizah ni Ustaz pada isu 61 hari darah. Lepas tu sehari 61 hari darah keluar selepas beranak, kemudian berhenti sehari, kemudian berhenti balik, kemudian datang darah 3 hari. Kan yang Ustaz pernah bagi tahu saya, jawapan dia kan nifas kan, jawapan dia kan akan jadi nifas juga sebab tak diselangi dengan 15 hari. Betul tak Ustaz? 61 hari darah, kemudian berhenti sehari lah, kita buat contoh, kemudian datang balik darah 3 hari. Kat situ Tadi kan berapa hari keluar darah dia? 61 hari darah. 61 hari darah berhenti. Lepas tu berhenti 1 hari, lepas tu datang 3 hari. Lepas tu kan Ustaz pernah bahas kata semua tu dalam contoh 65 hari tu akan tarik jadi istihadah bercampur dengan nifas. Okay. So Ustaz saya berhujah lah dengan dia. Dia kata benda tu yang 3 hari 61 hari dia kata akan masuk istihadah bercampur dengan nifas. Lepas tu yang sehari berhenti tu dia kata akan jadi orang panggil maksudnya suci. Lepas tu 3 hari yang datang selepas tu dia kata haid sebab dia memegang dalil selepas nifas tu maksudnya jika melepasi sebanyak nifas tu hanya memadai suci sedetik. Macam mana kefahaman ibarat tu pun suci dia antara nifas dan haid, betul tak? Itu hukum bagi suci antara nifas dan haid. Suci antara nifas dan haid. Tapi kan ada dua. Kalau dalam kategori 60 hari kita memerlukan suci dia 15 hari. Tapi kalau lebih daripada 60 hari perlu kepada sedetik. Tapi kalau 61 tu dikira nifas semua ke? Tak kira nifas semua. Istihadah bercampur dengan nifas dah. Jadi kita tak ingat katalah suci antara nifas dan haid. Sebab dalam 61 ada haid, ada nifas. Ada haid, ada nifas. Ada istihadah, ada nifas. Istihadah ada nifas. Jadi tak boleh nak kata suci di antara nifas dan haid. Kalau kita kata suci antara nifas dan haid, bermakna kita hukum nifas 61 hari. Apa ada? Dia ada maksud memadai istilah Allah tu. Jika ada suci pada pada suci saat terakhir hari ke-60. Suci saat terakhir hari ke-60. Di situ baru dah dikira memadai istilah Allah. Saya faham macam tu. Tapi dia tak faham macam yang dah tanya banyak kali sebenarnya dengan asatizah daripada Kiai dalam grup asatizah Indonesia. Jawapannya macam tu juga. Saya nak confirm tanya balik. Memang jawapan macam tu. Faham Ustaz? Okay. Nampak. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Tadi anak-anak Ustaz. Okey, ada lagi patah. Saya rasa boleh berhenti Okey dah. Jadi setakat itulah, ada soalan yang saya tak sempat jawab tu, insya-Allah saya akan jawab semula. Setakat itu dulu untuk pagi ini, insya-Allah kita sambung semula kalau boleh hari Isnin ni malam. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma wa rzuqna fahma wa 'amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.